Amira. Amira. Yang Iman boleh tanya Mira. Mira pun dah survivor ni. Very strong. Sekejap je. Very good. Let's see. Farisha. Oh, you punya itu pink colour punya benda tu. Semua paper hari ni today is Sunday kan? Sorry, today is Monday. Semalam paper, hari ni tak paper. Besok paper. Besok ada paper. Habis semalam ni dah jumpa, lepas tu besok tak malam tak jumpa, besok dia ada paper kan? Besok pagi ke petang paper? Besok tak ada paper, doktor. Esok tak ada. Oh tak ada. Okay, so relax sikit. Paper apa semalam? Math. Matematik. Hari ni paper apa? Hari ni tak ada. Hari ni start. 2 hari tak ada lah. I see. Okay. Alright, shall we start? So tak adalah simpan you lama-lama kat sini kan. As your friends come along, nanti kita admit aja lah. Okay guys, I'll share my screen. So bukan kuliah ya, kita sharing aja. I just show you some slides. Senang sikit you nak keep your attention. Before we start, is there anything you want to say? Kot nak bagi tahu mak kucing kat rumah dah lahirkan 3 anak ke, contohlah. Macam Iman nak bagi tahu apa cempedak kat rumah dia dah masak ke, things like that. Ada siapa-siapa nak update apa-apa? Tolong doakan yang terbaik sebab kakak ipar saya on the way nak bersalin hari malam. Kita semua doakan. Kila punya kakak ipar nak bersalin, so itu anak buah dia. Yang keberapa tu Kila? Sepatutnya yang keempat, tapi yang ketiga sebab yang kedua hari tu meninggal. So, sedihnya. It's okay. Everything is progress. Alright. So kita kalau tak dapat, I pull out the slides as we go along. Apa you ingat nak cakap, bagi tahu je, right? And setakat ni masuk SEM yang kedua dah you apa nama tu study online kan. You rasa macam mana? Okay ah? Bearable? Boleh lah. Boleh lah kan? I bilang macam ni lah. Pun kena okey juga. Exactly. I pun rasa macam tu lah, senang cakap. So baik kita okeykan je lah. Macam tu lah. Okay. So guys, kata sembang santai kan. So I'm not going to take attendance pun kot. But I record it, nanti I share kat you. Koko ada apa yang tak sempat nak masuk ke, ada apa hal tak boleh masuk, nanti boleh tengok lah kan. And by right this should be done last week kan, sebelum masuk periksa, tapi tak apalah. And I rasa you sangat sibuk kot masa minggu ulang kaji tu. Sebab masa talk yang prep exam tu, I tak nampak you all kat situ pun. One or two of you ni, I think masa sibuk nak hantar apa, report was it? Tapi tak apalah. But today as I said, at least 1/3 daripada apa kita kongsikan malam ni daripada hari itu. Koko ada yang tertinggal kan, I akan condensekan the 7 tips for you when you prepare for exam. So macam tu lah. Before we start whatever it is, I think we can all start to breathe lah. Atau ada tahan nafas dari minggu ulang kaji sampai sekarang lupa tak nafas lah. Ada yang macam tu lah. So rasa baru teringat lah, kalau tak sebut lupa nak nafas, so patutlah rasa sesak sikit. Yeah, so okay. Why don't we all do it? Dia macam kita dulu pernah nampak kan, kita tarik 5 saat, kita tarik, kemudian kita tahan 5 saat, kemudian kita hembus perlahan-lahan 5 saat, kemudian kita tahan lagi 5 saat. Is it okay? Kita buat beberapa kali saya count kan. Is it okay? I count So now just relax yourself. Kalau ya relax, duduk, nak sandar ke, nak letak pillow kat kaki ke, kat belakang, letak lah. Kalau tengah makan jajan, berhenti makan jajan dulu tak boleh sambil bernafas nak makan dan jajan tu sikit susah lah. Okay, good. Alright, so here we go. Alright, saya tarik nafas tarik perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Tahan. 4, 3, 2, 1. Hembuskan perlahan. 4, 3, 2, 1. Tahan for 5. 4, 3, 2, 1. Very good. The next one kita buat, kalau rasa lebih selesa, tutup mata.
Alright, tutupkan mata. Kalau segan, tutup video you. It's okay now. Alright, I know you are there dah. Tutup video kalau segan. Tenang-tenang. Hanya tutup mata sebab ia akan lebih dapat fokus dan lebih dapat bukan fokus pada apa, fokus pada diri sendiri. Focus on your breathing so that you can relax and calm down. Dan pukul 9 malam pun memang patut relax dan get ready nak pergi tidur dah. Ya, on the count. Tarik nafas perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 4, 3, 2, 1. Lepas. 2, 3, 4, 5. Tahan. 4, 3, 2, 1. Very good. We do one more time, okay? One more time. Dengan mata tertutup. Relax. On the count of 3, kita bermula ya. 3, 2, 1. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5. Tahan. 4, 3, 2, 1. Hembus. 4, 3, 2, 1. Tahan. 4, 3, 2, 1. Bernafas seperti biasa. Slowly open your eyes. Rasa better? Lebih tenang? Dah bekerja-kerja seminggu nak kerja minggu exam, nak siapkan apa-apa yang belum siap. Baru first paper hari tu, baru biasakan diri masuk author gini gitu. So okay, kita tinggalkan itu semua dah berlalu, biarkan aja. Kita fokus pada 1 jam yang kita akan berkongsi ni. By the time dapat kita bersurai so go to bed early, walaupun besok tak ada paper. Okay. So remember my dear students, kalau bila-bila you rasa diri tu tegang, you feel a bit tense, you feel macam dah hectic sangat, macam tak boleh dah, ingat, kita lupa bernafas. Kita lupa bernafas, meaning that bernafas kan secara spontaneous, tak payah fikir pun bernafas kan. Masalahnya tu lah, kita lupa untuk bernafas elok-elok. So whenever you feel tense, dah mula nak stress, berhenti buat apa-apa tengah buat tu, duduk, relax, sandarkan diri tu, tutup mata, buat exercise ni. Tarik 5 saat, tahan 5 saat, lepaskan 5 saat, tahan 5 saat, buat beberapa kali. And if you still feel a bit tense, the next thing you can do is that bila you tarik nafas tu, you bayangkan, alright, yang you hirup tu, udara yang you ambilkan tu adalah udara-udara yang baik dengan all the positive energy. Put in whatever colours you like. If you like white, imagine that yang you take into your breath tu is white. If you like pink, let it be pink, it doesn't matter. And bila you tahan 5 saat tu, bayangkan all the goodness goes into every single cell in your body sampai ke hujung jari kaki, hujung jari tangan tu. Bayangkan macam tu. Kemudian bila you hembuskan tu dalam 5 saat yang perlahan-lahan tu, you minta udara tu bawa keluar semua yang tak elok tu, semua yang buruk-buruk, yang buat kita stres, yang buat kita sakit, yang buat kita sengal dan sebagainya, keluarkan. Can you do that? Okay, it's a very simple exercise and it has been proven to work. So the next round, if you feel a bit worked up or things like that, then you can actually try that out. Okay. Right. So here, the first part of sembang-sembang malam ni kan, ialah tentang self-talk ni. Dan rasa kita semua pun buat benda ni lah, self-talk. So what exactly is self-talk kan? The reason I talk about it is that self-talk ni cakap diri sendiri ni, it can be helping you or it can be destroying you. So why is that so? Let's have a look. Before we go into that, let me tell you a story. This chap, Milton Erickson, lama meninggal dah. 21 years ago dah meninggal. He was a man who became a doctor, right? Who became a doctor and also became a psychologist, right? And with that, he helped many people. But he himself was a person who needed help. By the age of 17, sebab dia kena serangan polio, dia dah kena berjalan guna tongkat. By the age of 40, dia pakai tongkat tapi jalan dah sangat teruk dah. Right. Tetapi sebab dia gigit kan, hanya pada hujung-hujung hayat dia, baru dia duduk dalam kerusi roda. So let me take you through the story this guy. Dia lahir ni, this guy, the States, Kansas is a place where people are doing a lot of silver mining, Lombong, BJ, Perak. Ayah dia adalah seorang pelompong BJ Perak dan you can imagine hidup pelompong tu susah kan, dan dalam kawasan yang agak kering macam gurun macam tu. Dan bila keluarga dia bertambah besar, ayah dia pun angkat sekeluarga berhijrah, mereka ke tempat lain
They went to somewhere around Arizona where they could do farming. So mereka mula menetap di tempat tu dan bercucuk tanam. Dan by then the family of the Erickson dah berkembang. Ada 7 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki, termasuk Milton ni lah. So ibu bayangkan kalau nak kerja kat ladang mesti anak-anak lelaki lah turun padang. So 2 orang anak lelaki dengan ayah memang kena banding tulang lah. Jadi ingat kan sebut tadi pada umur 17 Milton ni dapat serangan polio. Polio tahu kan dia buatkan tangan kaki kita hilang keupayaan untuk bergerak, jadi lumpuh sebenarnya. Jadi sebenarnya barangkali lah sebab dari kecil dia kena bantu ayah dia kat ladang kerja teruk, dia memang dah ada sakit polio tu, tapi sebab kena banding tulang dia, sakit polio tu telah orang kata dahsyatkan lah macam tu. Dan satu lagi, Milton ni masa dia kecil barulah family dia dapati the parents dapati dia ada 3 masalah lain. Dari sakit-sakit tu dia ada 3 lagi masalah. Satu dia dyslexic ialah ada kesukaran belajar kan, membaca. Nombor 2 dia color blind, buta warna. Yang ketiga dia tone deaf. Tone deaf maksudnya dia peka kepada tone. Do re mi fa so bagi dia sama je, dia tak dapat bezakan. Jadi ketika kata lain, 5 panca indera dia ada, 2 panca indera tu agak out lah macam tu. Boleh. Jadi kalau hari ni kita akan labelkan orang macam ni apa? Kita label lah, tak elok kita OKU kita kata. Dah pakai OKU lagi. Tapi Milton ni masa kecil disebabkan dia punya kekurangan ni, maka dia tak adalah bergaul dengan orang sangat. Dia jadikan apa? Kelemahan yang kata dia tak ada bergaul dengan orang sangat sebab mata tak berapa nak nampak rabun warna kan, telinga tak berapa nak dengar sebab tone deaf, dan dyslexia bukan dia pandai baca pun, yang budak-budak pandai baca. So dia jadi pendiam dan pemerhati. Bila dia selalu memerhati orang, become very observant, got a very sharp sense of observation. Bila dia banyak perhatikan orang, dia punya daya dan kuasa untuk memerhati itu meningkat-ningkat. Bagi kata lain, kalau kita tengok orang lain tengah makan seketul kuih, kita nampak orang makan kuih je. Kalau Milton pula, dia tengok orang pegang kuih, makan kuih, dan cara orang tu pegang kuih, cara orang tu kunyah, cara orang tu makan adalah satu suap ke suap lain, dia dapat membaca orang tu sampai tahapnya tu. So that was his skill, if you like. Because of his illness, he became a lot more observant. And when he was a child, he was semua orang ada cita-cita kan. So cita-cita Milton ni ada 2. Dia sangat kagum dengan doktor dekat ladang tu. So kawasan peladangan satu kampung besar lah. So ada seorang doktor. So dia kagum, so doktor ni bagus lah. Jadi doktor bagus boleh tolong orang. Jadi dia beraspirasi nak jadi somebody yang macam doktor juga. Dan satu lagi yang buatkan dia rasa kagum ialah zaman-zaman tu tak ada television, tak ada apa. Nak ada entertainment apa, hiburan ialah sesekali, beberapa bulan sekali adalah satu rombongan punya circus lalu. So ada magician lah, ada orang yang mungkin bawa monkey ke apa, buat monkey show ke apa. So dia sangat fascinated, dia kagum dengan salah seorang yang magician tu lah, yang dapat buat apa tau, hypnosis. Seakan-akan buat pukau orang lah, buat magic macam tu lah. So dia kagum. Alright. Dan ada 2 perkara ni, ingat ya saya sebut. Satu, dia kagum dengan doktor yang dapat sembuhkan orang dan dapat tolong orang. Dan dia kagum dengan ahli circus tu, magician tu, yang dapat pukau orang, buat orang percaya, dan buat orang dengar cakap dia buat apa yang dia nak orang tu buat. Okay. Right. So now we move on. By the time he was 17, I told you, dia kena serangan polio yang sangat dahsyat, dah tak boleh jalan dah. Alright, 17. By the time you are 17 kan, you dah kira separa budak-budak, separa dewasa. Dia ada maruah lah, dia mula rasa tanggungjawab sebagai seorang anak lelaki dan sebagainya. Dan apa yang dia buat ialah dia buat keputusan untuk dia kena sembuhkan diri dia. Sebab daripada dia kecil sampai dia besar tu, sampai dia umur 17 tu, kan saya kata the observation is very keen. Dia dapat memerhatikan orang, dan dia dapati bahawa kalau anda kata bila dia sakit, kan dia polio masa kecil kena mula polio, cuma bila umur 17 baru dahsyat. Dia dah mula sedari bahawa bila-bila tangan kaki dia sakit dan tak boleh gerak tu, kalau dia tutup mata dan bercakap dengan otot dia, ingatkan dia punya otot tu macam mana dia boleh bergerak. Contohnya, sekarang hari ni kaki sangat sakit, tak boleh bergerak, tak boleh angkat tu sekarang. Dia akan tutup mata, dia bayangkan kakinya yang hari biasa, masa hari-hari yang dia sihat tu, yang dia tak sakit tu, dia boleh berjalan. Dia ingatkan sensasi tu, kaki tu angkat, pijak lantai, apa perasaan tu, kaki tu angkat pakai kasut, apa sensasinya. So dia ingatkan sebenarnya otot-otot dekat kaki dia tu, apa perasaan, apa rasanya berjalan, apa rasanya disarungkan kasut, apa rasanya bila pijak dekat jalan yang berkelikir tu, apa rasanya bila pijak ke atas paddle air. Kan you bayangkan begitu hebat sekali dia punya bayangan, dan dia memberitahu otot-otot dia tu agar bekerja, mampu dia menggerakkan badan dia untuk teruskan perjuangan hidup ni.
So that was what happened. And because he practiced that since was young kan, so he knew he could do that. Dan pada masa itu dia tak ada pun namakan benda tu hypnosis. Kemudian bila dia dah berjaya masuk universiti, jadi doktor, jadi psikologis, barulah ditermkan perkataan tu is a hypnotherapy. Hypnosis therapy. Terapi yang gunakan bukan menidurkan orang, bukan pukau orang, is di rehatkan seseorang punya minda supaya dia dapat menyelami dalam diri dia, ke dalam subconscious nak senang cakap, dan panggil, seru balik semua keupayaan dia yang dia tak tahu dia ada atau terbenam. Sama seperti dia menyeru dia punya otot-otot yang dah lemah, yang sakit tu untuk bergerak semula. Okay, so that was the story. So when he was 17, when he couldn't walk anymore, he decided that he had to do something very drastic. Otherwise, he will always be on the wheelchair. And he didn't want to be on the wheelchair. You know what he did? Dia pergi ekspedisi mengayak seorang-seorang berbulan-bulan. Seorang-seorang. Alright? Bila pergi ekspedisi ni, you pergi ekspedisi berkait seorang-seorang, you can imagine. You suka tak suka, you kena bangun ya. Untuk angkat diri you keluar dari kayak tu untuk urusan apa-apa lain, mandi ke apa. Can you imagine? Dan bila sampai waktu you kena teruskan kayak, you kena heret diri you masuk ke dalam kayak you semula. So dengan itu bila dia pergi ke pengembaraan kayak tu dan kembali ke rumah, dia dah berjaya jalan semula walaupun menggunakan tongkat. Okay, so that was the story of him. And eventually, he went to university, studied medicine, and he studied psychology. You may ask me, bukan tadi you kata dia dyslexia ke? Macam mana boleh belajar pula? Macam mana boleh membaca? Siapa tanya I pula? Tak pay attention Okay, because his family was poor. They couldn't quite send him to school, and he was dyslexia anyway. But there was a dictionary at home. Dictionary. So he took the dictionary, dia baca. Depan ke belakang, dah habis ulang. Depan ke belakang, ulang. Depan ke belakang. So basically, if you like, he taught himself to read. Kita tanya diri kita. You are now 21 and 2 years old lah. Dear students, tak ada kot saya rasa sampai tahap tak ada buku kat rumah kan. Ada ke pernah baca dictionary dari depan sampai belakang? Tamu dictionary kamus Dewan lah, tak payahlah. Oxford tu tak payah. Kamus kecil tu aja, kamus pelajar sekolah menengah kecil tu aja. Pernah? Takut. Tak pernah. Tak pernah kan Zik? Itulah. Kita begitu bertuah bila kita ada keupayaan belajar, tak ada disleksik, boleh aja membaca, boleh aja menulis, boleh aja menyanyi. Kita tak heran pun kan. Tapi bagi Milton masa tu, ya apa pun tak ada, dictionary satu kat rumah tu, kuat rapat pun baca lah. Itu aja ada. Okay, so that's the story about Milton Erickson. And from his kajian, from his research and from his usaha, terbitlah the hypnotherapy. And antara salah banyak benda ya, kalau you google kan, dia tahu bahawa Milton ni, Dr. Erickson ni lah, come up with a lot of therapy and help many people yang ada masalah yang obat tak boleh tolong. Obat tak boleh tolong. Memang masalah minda. And one of the things that he came up with is about self-talk. And you look at this little slide that we have here, gerak tak kita macam ni? Suruh buat sesuatu atau kena buat sesuatu lah. I boleh, I tak boleh. I boleh, I tak boleh. Betul lah. Then we always say, it's like the angel and devil inside my head saying things. Boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Kalau boleh, I confident. Kalau tak boleh lah, tak pandai lah, tak mampu lah, sakit lah. Betul lah. And this is actually self-talk. And kalau kita fikir sejenak, dalam kita punya self-talk ni, inilah perkataan-perkataan yang selalu timbul. What if? What if I fall? What if I cannot make it? What if I fail? I should do it, but I'm not so clever. I want to do it, but I think it's very hard. A lot of but. I should do it, but no, I cannot. I'm not very clever. You know, these kind of words. Berapa kerap kita cakap benda-benda macam kat diri kita? Perasan tak? And every time we say things like this, most of the time we end up not doing it lah. Kita end up not doing it. Betul tak? Gila. Kalau kita dah cakap perkataan-perkataan kat diri kita, kita give up. Belum apa pun tak gila, kita dah tak payah buat lah. Tak mampu buat pun tak payah lah. Apa masa je. Betul. Betul lah. So you see, it's not very good. But we do it all the time. Kan? Satu contoh. Semua pernah main basketball kan? Kalau tak main basketball, you play football, same. There's jaring lah. You play bola jaring, netball. Bila you nak sepak bola ke dalam goal tu, ataupun you pegang bola, you nak shoot the hoop lah. Basketball. Saat you nak shoot, boleh, kawan-kawan semua cheering ni, boleh, Kina boleh, Haziq boleh, Iman boleh, Farisha boleh, boleh, semua cheer, boleh. Yakin ni, dalam saat pegang bola tu, nak lontarkan bola tu, adalah bisikan datang. Mesti tak kena. Mesti miss punya.
Kita abaikan bisikan halus-halus tu, kita ingat itu self talk kita. Kita cakap dengan diri kita tak boleh. Tiba-tiba pula timbul rasa tak confident, tak boleh pula. Sebenarnya kalau itu pun bawa kita kepada keadaan di mana, if you recall, my dear students, ada waktu-waktunya kita bila kena buat sesuatu dan kita cakap dengan diri kita, we can do it. Boleh. Just do it. Just do it aja. And then you see that you can actually do it. Sama macam case ni, bila nak balik bola tu kan, boleh je. Dan kita pun rendah diri, agaklah nasib baiklah dia masuk. Betul tak? Tapi sebenarnya bukan kan? Sebenarnya kita cakap dengan diri kita, kita boleh, maka kita boleh. Kita cakap dengan diri kita, dia tak boleh, maka belum apa-apa memang tak boleh dah. So in other words kan, kita cakapkan pada diri kita sehingga kan kita tak boleh. That's the problem. We talk ourselves into not being able to do something. So if you simpulkan dalam self-talk ni kan, if you look at this slide here, you see that it's not just about the isi kandungan kan, it is also about the intonation. Contohnya kan, kita kan selalu tegur diri kita, nak beli contohnya buku lah, baju lah, beli baju nak beli baju shop, tak PKP tak boleh kelak, tengok Shopee lah atau Lazada, nak tengok baju ni, nak belilah. Hari tu raya pun beli 2 helai je, 30 hari raya patut 30 helai baju, ada 2 pasang je, ni beli sepasang tak apa kot, dah lama tak beli baju, jadi boleh lah beli kan. Tiba-tiba ada suara, beli lagi ke? Tak. Kalau yang cakap beli lagi ke tu, beli lagi ke macam tu, tak payahlah, jimatlah sikit, tak payah. Bila lembut satu lagi, beli lagi ke? Boros sungguh. Biasanya cakap benda yang sama, intonasi yang berbeza kan. Tapi itu semua diri kita. It's not just about isi kandungan kan, it's also about the way we say, the intonasi tu. Boleh tak? Ada kaitan kan. Bila kita cakap dengan diri kita sendiri, especially bila nak galakkan diri sendiri buat sesuatu lah, dengan rasa kurang rasa berapa, kurang sikit confident tu, jangan cakap keras-keras tu. Cakap lembut-lembut kat diri sendiri. Sama lah, it's like kita ni suka cakap keras-keras kat diri sendiri, dan we are almost always acting very harsh on ourselves. Let me put it this way. Haziq dengan Kila katakan dia jumpa kat kelas, walaupun dia tak pernah jumpa kat kelas fizikal lah, katakan besok hari dia dah jumpa kat kelas lah, satu kelas. Adakah contohnya lah, katakan Haziq rambut tak panjang, masuk kelas lupa pula nak potong rambut, ingat masih PKP lagi. Kila pun cakap, Zik, you punya rambut tu panjang dah, kena potong. Ataupun Kila cakap, Haziq, yang hantu ke apa rambut macam tu. Atau mungkin Kila cakap lagi, Haziq, apa kata pergi potong rambut tu, nanti penjara tegur. Isi kandungan sama kan, semua yang nak suruh Haziq pergi potong rambut, tapi cara cakap tu berbeza-beza. Nampak? Dan mana satu yang Haziq akan terima dengan gembiranya? Haziq? Saya pun tak sure. Kena manja lagi kot. Kena lembut lagi, tak cukup lembut, tak ada Kena dalam manja sikit lagi. kena manja lagi. Ini kalau Itu jumpa dan dengan extra. saya ni doktor, saya akan pastikan rambut dan nombor 1 botak tu kan. Ini dahsyat ni, terus bawa clipper ke dalam. Haziq sini, dah di apa? Diuruskan. Okay, tak apa, but students, I'm sure you know I'm getting at lah. Faham tak apa yang cakap ni? Kita cakap dengan kawan kita pun, kita pilih intonasi kita. Kenapalah cakap dengan diri kita ni, kita begitu harsh? Boleh tak? Bayangkan, cakap dengan kawan kita ni, kita pun hati-hati cakap. Kena cakap dengan diri kita, kita tak pilih cara kita cakap kan? And yang kedua tu, another thing is that we talk to ourselves into success or failure. Macam tadi yang bola nak shoot the ball tu lah. Why? Because komunikasi yang paling kerap kita ada adalah dengan diri kita. Do you agree with me? The communication that we have is throughout our lives. Perhaps the most that we talk to, the person that we talk to the most is ourselves sebenarnya. Cakap diri sendiri banyak. Walaupun orang kata kita chatterbox atau mulut murai, pandai bercakap, asyik nampak cakap-cakap, tapi sebenarnya banyak kita cakap pada diri kita. Kita buat keputusan, kita buat pilihan, kita tengah kira-kira kan, kita okey ke tak. Kan? Banyak kita bercakap dengan diri kita. Sebab itu kena hati-hati dengan apa yang kita cakap dengan diri kita. And last but not least, you look at the bottom bit, is about the self-talk can be positive or negative, and will bring an impact on your emotions and also your response. Macam tadi lah, simple example. Cakap keras-keras macam tu, terus Haziq tak nak potong rambut lah, terus simpan lagi panjang, bertocang lagi. Sama juga macam tadi yang main bola keranjang.
Kalau dia cakap, tak pandai lah you, tangan ketah-ketah macam tu, kaki pun ketah-ketah macam tu, bola nak ke mana tu. You know, of course apa lah tu entah ke mana, betul entah ke mana lah, terbaling ke belakang tu macam tu. Alright. So having said that kan, in a put in a nutshell, in a summary, you can say that this self-talk yang kata dengan positif, negatif. Kalau positif, you bayangkan it's a big sun, sunny day in the heart. Kalau sunny day, then you can imagine it's a bright, warm day, tak sejuk, elok aja, terang-terang macam tu. Tapi kalau it's a gloomy day, yes, always put a shadow, and cast a shadow over your heart. And if that's the case, bukan saja gelam-gelam, semua benda hitam putih. Kalau benda hitam putih, you bayangkan, lama-lama suram dia murah jadi murung. No good. That's why TV mula-mula hitam putih. Lepas tu berusaha manusia untuk create a TV yang color. Lepas tu not good enough. HD. Not good enough. VR, AR. Why? Because we know kalau hitam putih tak main lah. Kalau tengok TV, sekarang tengok Netflix, saya tak main TV lah kan. Tengok Netflix pun, HD. Cerita yang dulu-dulu pun di HD kan sekarang. The same thing. Cause manusia memang macam tu. Kita dah dianugerahkan dan panjang indera, kita manfaatkan lah macam tu. Okay. And just 3 simple reminders ya untuk kita semua. Nombor 1, berkenaan self-talk ni ialah it's a vicious cycle kan. It's a kitaran of negative self-talk. Tadi kita dah beberapa contoh. Tengok kalau kita ulang-ulang cakap benda yang buruk-buruk kat diri kita, tak pandai matematik buruk, tak pandai matematik buruk. Matematik form 3 pun sangkut-sangkut, form 5 pun mujur lepas. Sekarang nak pandai-pandai nak ajar kawan matematik, cakap benda cakap lagi lah. Makin cakap makin tak pandai tu. Right, so it's a vicious cycle, don't do that. And the second thing is that this is very interesting. Our mind omits the don't. You see, when we talk about this self-talk kan, let's take an example lah. Paling senang kita tengok example. Katakanlah, kita kata, tak pandai public speaking lah. Paling takut kalau kita pilih untuk wakil kumpulan pergi bercakap ke depan. Gerun lah, tak boleh. Katakanlah sekali ni memang terpilih lah. Memang kena wakil, kena cakap ke depan. So, dah practice ni, tahu dah kena pergi, okay tak apa. 2 minggu dah siap script, prepare slide semua tu dah practice lah. Memang perfect kan lah, tak ada masalah, tak error lah. Okay, tak payah baca script pun. Pada hari kejadian, lagi 1 jam nak design ke, boleh pula, bila otak tu datang bisik diri sendiri bisik. You, jangan panik jangan panik. Lagi cakap jangan panik, dia lagi panik. Dah panik tu, dah jangan panik. Nanti you panik tu, you punya degupan jantung akan laju. Jangan panik, lagi dia tak dengar ke, jangan dia dengar panik. So the badan pun mula rasa panik, jantung pun degup cepat. Jangan panik, nanti degupan jantung you cepat, nanti lipun tangan akan berpeluh basah-basah. Lagi cakap, lagi dia lupa dah. Jangan tu, dia ingat yang panik, degupan jantung cepat, tangan berpeluh. So kejap lagi tengok tangan memang dah basah. Betul tak kita selalu macam tu? Macam you cakap adik nakal kat rumah main hujan. Adik jangan main hujan. Apa dia buat? Lagi lari jauh, ikut jiran main lagi jauh. Kalau hujan. Dia ajak saya main sekali. Exactly. Dia jangan tak dengar dah. Tak ada dengar. Main kat tepi longkang. Adik jangan main tepi longkang. Ada dengar. Lagi dia letak campakkan perahu kecil dia dalam longkang parit tu, lagi kayu pergi. Okay, jangan we don't hear. We only hear the belakang benda. So, think about it. The next time you say this to yourself, jangan ni, jangan tu kan. Baik, buat aja lah. And the third thing is that, as we have said earlier on, because we talk the most of ourselves, we actually think ourselves into being. Because bila you cakap kat diri, you tak ada cakap outwardly kan. You sebenarnya fikir kat dalam kan. Cakap kat dalam, you tak bersuara kat luar. So, you think yourself into being. Satu benda yang biasalah, ni PKP, kebanyakan duduk kat rumah, sama ada cuba banyak resepi, semua nak jadi baker, semua nak jadi chef, nak terlebih makan, kurang exercise, sebab tak boleh PKP, betul-betul jogging ke apa benda. So ada sikit kembang ke tepi. Kena diet ni. Nanti makin naik atas penimbang, macam makin naik nombor tu baju-baju pun macam ada sikit ketat. Okay, diet. Diet ni, besok diet. Okay, besok tambah diet. Breakfast I tak mau makan, lunch pun tak makan. Lalu mak masak ikan goreng, sedap pula bau makan sikit tak pernah. Malam tak makan. Malam mak masak pula daging limau. Tak apalah, besok baru diet. So dah makan. Besok again, mak hari ni tak makan diet. Mak pula masak mak buat bubur durian pula. Mak tak apalah. Maka so bila nak start diet ni contohnya. You see nak bila nak start kan. It's not about it's like this diet tinggi kan, kalau kan saya bilang tak apalah, it's okay.
It's okay, there's always tomorrow. Things that tak ada siapa cakap kita kan. Betul, tak ada siapa cakap. Kita sendiri cakap dengan kita. Similarly, these are cases where kita in a way kantoi lah. Kalau there are cases of pengalaman with us, kita ada past experience yang kita tahu, kita pernah berjaya. Kita pernah yakinkan diri kita sendiri untuk buat sesuatu. So ingat balik macam mana yakinkan diri dia. Mungkin masa sekolah rendah, pertandingan kali sukan ke apa, lompat jauh ke, lompat kijang ke apa kan. Semua orang kata tak buat, si kontot tu tak boleh buat, tapi dia berjaya lompat tinggi dan sebagainya. Sekolah mendengar sejak terpilih wakil kelas deklamasikan saja. Mana boleh ada suara, tapi pergi dapat nombor 1. Contohnya, I'm sure every one of us, every one of you, my dear students, ada pengalaman yang macam tu, yang asalnya rasa tak mungkin dan tak confident, tapi in the end bukan saja berjaya buat dengan jayanya. So try to recall saat-saat tu apa yang kita telah buat, yang buatkan benda tu boleh berlaku sedemikian. Okay, so in other words, in summary is that they try to turn the table, convert your weaknesses into strength, macam yang Newton buat tu. Tak pandai nak baca, dia lambat pandai baca banding orang lain, tak apa, dia gunakan waktu-waktu tu untuk memerhatikan orang lain, menajamkan dia punya daya pemerhatian tu. In the end membantu dia menjadi seorang doktor dan juga psikologis yang bagus. And in this first part of our session today dengan satu quote daripada Newton ni, he said this, life will bring you pain all by itself, our responsibility is to create joy. Bagi Muslim, we all know that this in dunia is ladang amal, ladang ujian kita. Betul. Kalau semua cantik, bagus, semua pelangi kat sini, ini syurga, ini bukan dunia. Sebab itu untuk bangun setiap pagi nak solat subuh pun satu ujian. Betul tak? Sekecil tinggal bangun pagi je, bukan suruh buat apa-apa, belum lagi suruh buat ulang kaji untuk matematik. Okay, belum lagi. You see? So every little thing in our lives is a perjuangan. Tak adalah kata dia susah, tapi it's a perjuangan. You have to do it. Bukan duduk sini, snap the finger dia akan datang. No, you nak Thanos ke? Tak ada. You have to usaha. You nak minum air pun kena angkat punggung dari kerusi, pergi kat kitchen ambil air. Betul? See? To sit up here and listen to this session is also an usaha. Betul? Waktu ni mungkin suka tersandar tengok Netflix sebab besok tak ada paper. Mungkin suka terbaring sambil makan jajan, tak pasti. Macam-macam lain yang suka buat. Tapi you are here kan? Itulah maksudnya. Okay, and I will share with you slides later on, so tak payah nak salin lah. No need salin, bukan enough quote of you salining, go for class the whole semester. This is just, as I said, just a sharing aja. And whenever you want to start this negative, nak tahu dah mula dah nak cakap negatif kat diri sendiri, tak bagus ni, quickly recognize dah kena cam, dah identify tu, I dah mula nak cakap negatif ni, kena tahu. Kalau tak tahu dah mula nak cakap negatif, macam mana hentikan dia kan? And then you start to look at the negative thoughts objectively. Bila cakap objectively ni kan, secara objektif, my dear students, you dah masuk first year habis dah. First year 2 sems dah habis, patut dah tahu apa maksudnya objectively. Objectively ni abaikan perasaan, abaikan emosi ya. Tengok sesuatu ikut fakta. Ikut faktanya. Kan? Ingat tiap-tiap kali kita sebut pasal this negative self-talk, dia ada datang dengan emosi ni, betul tak? I tak pandai matematik, dah timbul rasa sedih dulu kena cikgu marah sebab matematik fail. Saya tak pandai algebra. Ingat balik dulu cikgu paling ada kertas test tak buka, kata memang tak pandai, sungguh buat algebra. So this negative self-talk usually berkait dengan satu pengalaman yang pahit. Pengalaman pahit yang datang bersama dengan emosi yang tak eloknya. Sedih, rasa merudum dan sebagainya. Next session ada peluang kita cakap more about this tentang emosi ni. Tapi untuk hari ini, untuk bersedia untuk yang final exam, kita fokus pada timbul aja negatif thought, kena cam ya dengan negatif. Nombor 1. Nombor 2, tengok apa benda ni, this negatif ni. Yang suruh saya jangan ni, jangan tu, apa benda ni. Yang cakap tak pandai, apa benda saya tak pandai. Yang cakap tak pandai matematik, siapa yang cakap tak pandai matematik. Dan kaji balik, kenapa cakap tak pandai? Oh, masa form 2, masa belajar algebra tu cikgu kata dia tak pandai matematik. So orang cikgu cakap dia percaya. Bukan lepas tu dia habis PMR A juga ke. Bukan lepas tu dia SPM pun A juga ke. Bukan dia masuk matrikulasi pun settle ke. Bukan sekarang dia dapat matematik satu sem lepas saja ke. Apa masalah ni sekarang? Nampak? That is what we mean by being objective. Jangan pula ambil yang tu tak pandai matematik and that's it. Don't. Then the third one, we start with small changes. Andai kata the negative self-talk is sangat kuat, sangat kuat.
Saya timbul je dia, I pun rasa I tak pandai. Timbul je dia cakap macam ni, I pun rasa I tak boleh buat. So it start small. By making small changes. It's like, okay, fine, I tak boleh lawan you one go, I lawan sikit-sikit. Dia tak pandai, tak apa. Every day, I buat sikit latihan. I paper yang katakan, I ada mekanik tanah katakan, and it's a bit, I rasa a bit tough sebab dia ada theory, dia ada calculation, banyak kena belajar. So tapi paper ni ada seminggu setengah lagi. So I sikit-sikit I ubah. Setiap hari I buat sikit. Walaupun negatif self-talk dia cakap, tak pandai, mati lah you, course pun rendah, susah ni, test pun susah, final exam mesti susah. You know all the negative. Tak apa, I layan je. Layan as in, dia datang je, I identify, kemudian I kaji, no, you jangan tak pandai sebab you rasa itu self-talk I. Yang diri dalam I tu yang tak confident cakap. Tapi I yang sedar ni, I tahu I boleh buat. So setiap hari sikit-sikit I buat. By the time 1.5 weeks you dah ready no exam, self-talk negatif ni dah tak ada dah. Sebab you tahu you dah ready no exam. Can you see that? Okay. Last but not least, you turn all these negatives into full-on and positives. Again, this is basically turn the table macam kita cakap tadi. Sedih-sedih, biar ada hujan dalam hati tu. Apa bezanya dengan turn the table? Tukar cuaca tu dari sana. Yang pembuat cuaca ialah you bukan pembaca berita. Bukan suruh you menjadi yang pembaca berita tentang cuaca hari ni gini, itu peramal cuaca besok. Bukan. You bertugas ialah you penentu cuaca dalam hati you tu. So you menentukan you nak a sunny day atau you nak a rainy day, thunderstorm kat dalam hati you tu sentiasa. Kita sendiri menentukan. Got it? Good. Okay. Any questions so far before we go into this the 7 tips yang I dah kongsi kat Brenda Faculty? I just take you through very quickly aja yang ni. Any question about the self-talk? The reason I started with the self-talk bit is so that kokot kita nak study pun kita rasa tak boleh, tak fokus sangat. Kita nak go into the exam pun rasa macam tak tenteram lagi, banyak benda tak settle. Macam ni. First thing first. Priority. Tak ada pada mana-mana satu ketiga dalam hidup kita semua benda settle punya, tak ada. Kan dah cakap belakang ujian tak nak amal, sudah pasti ada ujiannya. So yang paling tidak kita berbayar, yang penting so sekarang paling penting apa? Sekarang ni exam. Kan, exam. So we must make sure that we have enough time, enough energy, enough focus to prepare for the final exam. And one of the things to go towards that is to adakan hati yang bersedia nak final exam. Hati tu kena bersedia. Bukan 3 bulan exam kan, 2 minggu setengah macam tu aja. So you dah bertahan 14 weeks ya, 14 minggu you bertahan study online teruk-teruk macam tu. 1 minggu lagi untuk apa, minggu lang kaji. Takkan lagi sikit 2 minggu setengah 3 minggu nak exam you tak nak buat. Takkan kan. So macam tu lah. Okay. Any questions so far? Ada apa-apa? Before we proceed, anything you want to share? Ada? Tak ada Doktor. Ada. Okay, so I'll take you through. Yes, sangat. Tak apa. It's okay. Tak apa, terkejut kerja aja. Right, so I take you through very quickly about these 7 tips and tricks. Kau you tak hadir hari tu kan, and malas nak buka recording kan. This is something I added on for you. Sebab ni saat-saat genting kan, semua benda kalau boleh is a shortcut lah. Cakap direct dia nak apa. This is about time management. I didn't write this. This is a very famous and common thing that people show when talk about time management. Kita orang teknikal, kita cakap this is a graph. Faksi X ialah tentang importance, right? Penting tak penting. Faksi Y ialah urgency. Urgency ialah urgency is perlu buat cepat ke tidak? Macam tu, okay? So horizontal, this is a graph. So kalau sini positif, sebelah sini negatif kan? Sini positif, bawah ni negatif. Kita tengok quadrant pertama dulu. Kalau sebelah sini, dua-dua pun positif kan? Dia important and it's urgent. So something that's important and urgent, that means you learn to manage it. It's time management lah. What is important and urgent now? Saat ini, apa yang important and urgent bagi you semua? Final. Exactly, final exam. To prepare and sit for the final exam. So it's important and urgent. So you got to manage your time, manage your health, manage yourself. So you are prepared for it. Okay? And it's usually for a short time again, 2 weeks again, to think that as a time frame. Look at the second quadrant down here. The graph here is positive important tapi negative urgent. So it's important but it's not urgent. Important but not urgent. Apa benda yang important but not urgent? Yang dia kata yang you kena buat ialah fokus. Important but not urgent.
I give you a very easy example. Our health. To have good health, they say you need to take care of your food, you need to take care of your rest and your sleep, you need to take care of your workout, and you need to take care of yourself spiritually. Nampak benda? Tak? So baru tadi cakap KP ni tak lebih makan pula, terkurang workout pula. So is it apa nama tu urgent? Tak ada urgent kan. The most baju lama-lama tak berapa boleh pakai, kena beli baju baru lah. But is it important to take good care of our health? It is important kan? Macam tu maksudnya lah. So kena fokus lah. Kalau betul-betul nak workout kena fokus. Kalau betul-betul nak kurangkan sikit, jangan melebar sangat kan. Kadang pelebaran tu nak kurangkan tu kena fokus juga. Alright, kena merancang sikit. Alright, then we move on to the third quadrant. On this bit, you are negative urgency and negative importance. That means it's not important and not urgent. Benda-benda macam ni kena limitkan ni. Siapa nak bagi saya satu contoh? What is not important and not urgent at the moment? Game. Exactly. Lagi? Movie. Movie. Lagi? Hai Aziz, Tengok ini TikTok. pengalaman. Apa? Girlfriend. Tak ada lah. Girlfriend. Itu I serap pada masing-masing soal hati ni. Marisha, ada apa-apa nak tambah apa? At this moment, it's not important and not urgent. Now, at this moment lah, mungkin 2 weeks later it's important lah. At the moment, it's not important. Farisha kata TikTok, doktor. TikTok maybe? Yeah. In fact, Dia TikTok famous, doktor. Okay, nanti share kat I lah, nak tengok juga. So Sekarang juga. At this moment kan, untuk sebab nak hadapi periksa, yang not important and not urgent that you must limitkan your resources towards that, limitkan your time, limitkan your effort kan, sebab nak fokus pada benda lain, adalah benda-benda social media. Macam Zik cakap betul. Game kurangkan, movie kurangkan, sembang-sembang social media semua tu kurangkan, bukan jangan buat, kurangkan. Lepas exam bolehlah teruskan. Lepas sekarang ni kurangkan. Orang pun faham, you tengah prepare exam, you kurang cakap kat FB. Kalau waktu exam pun you cakap lebih-lebih kat FB, orang pelik. Ini study ke tak study, dan kena tegur ke, kena apa, what's the term now? Netizen kecam-kecam kan sedih pula, dah terganggu emosi. Contohlah. Then we move up the last quadrant here, which is not important but urgent. Yeah, not important but it's urgent and you try to avoid. What do you think those are? Not important but urgent. Yeah. Agak-agak. Tak tahu dia kata. Apa? Contoh apa? And you're supposed to avoid. Kena avoid. Antaranya lah masalah orang lain. I tak cakap membawang ya. I cakap masalah orang lain. Membawang memang, kalau membawang tu jatuh kat mana? 1, 2, 3, 4. Membawang. Dua. 2. 3. Kalau 2, I pun rasa I kena pergi check diri I lah. Okay, so yang 4 tu contohnya lah, kita cakap kan, hal-hal orang lain tu biarlah. Orang cerita kat kita dengar je lah, tak mampu kita nak uruskan lah sekarang. Okay? Right, so these are the 7 tips, right? Quickly I take you through tu gila weh sambil makan apa benda tu, pergi sekolah, makan sorang-sorang pula tu. We'll go through these 7 tips for you to prepare for exam. Nombor 1, set your mini goals and set the rewards. Macam you have first paper hari tu Sunday kan, then 2 hari tak ada paper. Next paper bila? Tuesday Selasa ada paper Is it? Okay. So these 2 days you will relax sikit dan you akan tapi tetap kena ulang kaji. So you may want to give yourself a small reward. Okay, I study. Besok adalah the day before the exam. So besok okay lah, malam tengah I study betul-betul the whole day. Petang tu after asar boleh lah, I akan tengok TV lah. I will tengok Netflix, layan Netflix lah, layan game I 2 jam. Tapi pagi I kena study dah 5 jam contohnya. So you set little rewards like that for yourself. Barulah gembira sikit. Apa? Kalau tidak asyik suruh belajar dari pagi sampai malam, anybody pun give up kot kan. So basically you plan and yet you also must give yourself some reward. There's a dangling punya apa nama tu, carrot kat situ. That's important lah. Set your goals and set your rewards. Okay. Number 2, ini kalau dah belum buat baru 1 paper kan, kalau belum terbuat, inilah buat dia.
buku-buku, nota-nota, modul-modul, tak kira lah E ke tak E. Kalau nak print out, semua benda tu ada kat meja lah. Tak mahu bila nak ulang kaji tu, tak tahu modul di mana, tak tahu pensil di mana, tak tahu kertas di mana. Kalkulator pun tak tahu nak suruh ke mana, itu payah. Barang-barang semua kena lengkap, ada pada diri you. And baru hari tu satu paper, anda kata rasa kamu tak berapa familiar lagi nak guna author untuk exam tu, be familiar kan, tanya kawan practice ke apa. Okay? Right. Number 3, ini tadi dah cakap kan, to manage your time effectively, social media buat sekarang ni mungkin kena pause sekejap, pause. Bukan tak buat, pause. Kalau dulu tiap hari 5 jam, sekarang mungkin 50 minit pun tak boleh kot. 15 minit aja lah, tak ada masa. Okay? Sebab apa? Contohnya lah, you follow entah siapa-siapa lah, follow FB ke, follow Twitter ke, Insta ke, I don't know much about the entertainment scene. I said Nora Danish, sebab itu aja I boleh teringat, ataupun Nilofa, whoever that is. And kalau 50 minit you study dan you tak follow dia, tak ada apa kan. You follow pun bukannya dia ada apa-apa information yang boleh bantu you score dalam thermodynamics ke, atau nak score kat lintas ke, atau nak score kat sound mechanics ke, apa-apa kan. Tiada kan. Tiada sumbangan markah kat situ. So baik you spend your 15 minutes study betul-betul lah, contohnya lah. Boleh lah, take a break from the social media, my dear students. And number 4 is about turning on a timer. This is a block time concept. We always say we got no time kan. Kita faham bila kita study kat rumah, tak macam study kat college kan, kat university. Kita duduk kat situ, meja kita, katil kita, bilik kita. Share dengan bilik pun share 2 orang je. Memang ruang saya, I boleh study je. Kalau I tak study, I basuh kain. I tak basuh kain, I tengah makan. I tak makan, I tengah basuhkan. Masa I ialah masa I. Dan bila kita duduk kat rumah, kita ada komitmen, betul tak? Kita sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik dan sebagainya, kita mungkin kena bantu keluarga juga untuk ada bisnes ke apa. Jadi masa kita dah bukan masa kita keseluruhannya. So this is a situation where you really need to start to become a pencuri masa. Time thief. You start to steal time lah. Contoh, sekarang PDPR. Adik-adik semua belajar kat rumah kan, mungkin kena guna laptop you kan. So what you gonna do? Nangis. I pun nak study, kakak pun nak study, abang pun nak study. No, kena saling tolong-menolong. So 1 jam, katakan pukul pagi tu pukul 8 sampai pukul 10 tu, adik kena guna laptop you, you kena bantu pula tengok dia punya homework. You bantulah. Tapi bukannya sentiasa kat situ kan. Bila dia online class, cikgu dia yang cakap dengannya half an hour. You bolehlah keluarkan nota duduk sebelah dia, study lah. Kan? Tak payah merintik-rintik kat situ, mendengus-dengus ataupun terus pergi tidur kan, tak ada kan. So dah dua pahala you dapat. You bantu adik, you ringankan beban mak ayah kena tengok mak adik ni. Sebab ada adik lain dan mak ayah pun usahakan benda lain. Can you see? So you start to steal your time. Alright, itu satu benda yang kita kena block time. Zaman-zaman yang kita selesa-selesa study ni, kita 1-2 jam melekat kasi study tu dah tak boleh dah sekarang because of this pandemic situation. And number 2 is that I would like to remind you, my dear students, is about when you study, do not try to study 3 jam on stretch. In fact, to study 1 jam on stretch may not be a good idea. Scientifically proven, sebab itu jaga waktu you 50 minit je kelas. There's a reason for that. 50 minit. So max 50 minit you dah hilang fokus lah sebenarnya. Okay? So study betul-betul 50 minutes and then the remaining 10 minutes or 15 minutes pergi buat benda yang bukan study. Jangan pula sekarang tengah study maths. Rehat 10 minit pergi buat sains atau pergi buat thermodynamics. Jangan. Kena buat benda lain. Pergi skipping ke, buat TikTok ke. TikTok pun boleh. Buat benda lain lah. Main game sekejap ke. Atau sekejap bukan study 50 minit, main game sampai 5 jam. Salah lah tu. Tak boleh. Kena disiplin. Alright? Kena disiplin. So this splitting is good lah. 50-10 punya split tu. Alright? Then we move on to number 5. Number 5 ni. Dah kata hujung-hujung ni, dah banyak subjek pula tu. Setiap subjek tu banyak topik pula tu. This is not the time to go into detail-detail dah. Makin you tengok detail-detail, makin you nak give up nanti. No. This is a time, memang you kena take look at the key ideas lah. Main point aja. Kenapa saya cakap main point ni? Sebab kalau you boleh keluarkan the main point, you akan sendiri isikan anak-anak dia kat bawah tu. Dia akan ingat kembali lecturer cakap apa. Buka balik video recording tu. Modul untuk topik ni 10 muka surat. Dia cakap 15 minit je. I tengok slide dia mana yang kena dengan modul. I baca tu. Can you see? Sebab masa kuliah, pensyarah akan cakap benda yang penting-penting aja. So itu membantu kita untuk cukup keluar the main ideas tu. Yang kecil-kecil tak penting tu, alihkan dulu. Alright, and this is all about buat nota sendiri ya. Sebab kalau ikut modul kan berpanjang lebar macam tu, takkan nak berlari tu lah. Okay,
And number 6 become the second last. This is very important. Ingat tadi I reverse a bit. Focus on the big ideas. Ini tentang how to ulang kaji dah, right? Focus on the big ideas. Write down the big heading. Kemudian open all your senses dah. Segala panca indera tu tolong bukakan. Ada setengah orang ya, you tengok nota dia sangat colourful punya, betul? Cantiknya, kemas dan cantik. Orang yang macam ni suka colour-colour kemas-kemas ni, orang ni selalunya orang yang visual. Alright, mata dia suka memandang benda yang cantik dan kemas-kemas. Tapi ada setengah orang, dia suka belajar dengan cara mendengar YouTube. I tak kata menonton dia mendengar YouTube. Atau mendengar recording pensyarah yang recordkan lecture. Betul? You dengar, dia suka pasangkan earphone, masa tidur dia dengar, dia akan masuk. Suruh baca macam tak boleh. Dan notanya pun tak ada lawan ke mana sebab dia tak visual. Contoh. So different people got different ways of learning effectively. I'm sure you dah mahasiswa-mahasiswi, you know your own way. Tak kira apa caranya. Alright? Dan satu kisah benar, ini kisah benar. Seorang cikgu, hari ini cikgu sejarah lah. Tokoh cikgu sejarah. Alright, tokoh. Memang sangat terah dia sejarah. Dia ceritakan masa dia kecil, masa dia sekolah menengah lah kecil ni kan. Dia sungguh-sungguh trauma kalau nak belajar sejarah. Tak tahu macam mana nak hafal banyak-banyak tu. Dan mujur syukur. Cikgu ni masa dia student, dia tersedar bahawa dia kalau bawa buku sejarah baca benda ni tak boleh. Tapi kalau dia bacakan berdiri sendiri dan kemudian rekodkan dan dengarkan semula, dia boleh masuk otak dia. Jadi apa dia buat? Dia buat nota kan. Lepas tu dia baca kat sendiri, baca lah dan intonasi yang dia suka, yang selesa. By the way, kalau orang yang auditori yang suka belajar telinga ni, jarang cakap kuat-kuat punya. Suara intonasi pun beralun-alun, lemah lembut macam tu. So dia sambil baca kat diri dia, dia rekod. Dan malam nak tidur, dia pasangkan dan tidur dengan pasangan benda tu. Walaupun nak kata dah tidur, subconsciously kat otak kita tak tidur kan, benda tu masuk ya. Besok pergi exam, boleh aja jawab. Okay? Boleh aja jawab. So, what can you say kan? Macam tu. Cerita apa kaitan dengan lidah, dengan hidung ni, dari bau dengan dari rasa. Ada kaitan, ni musim durian. You tengah buat ulang kaji untuk subjek bahan contohnya. Ini topik agak susah, ini mencabar ni, kira momen ni, tapi tak apa. Sambil I kira momen ni, I makan durian musangking. I tempelkan rasa musangking, bau dia, rasa dia dengan I buat momen ni. Tengah teruja buat. So, bila exam keluar, I bukan I ingat formula, I ingat musangking ingatkan I formula tu. Masa I buat ulang kaji sambil makan musangking tu. You see or not? You gunakan segala panca indera you untuk membantu membentuk memori. Memori yang melekat kat otak you sebab nak exam. Can you see? Notice or not? Ada kan dalam memori you ada pengalaman. Kita sampai satu tempat, satu bau datang atau satu perasaan datang buat kita ingatkan sesuatu yang pernah berlaku kat hidup kita dulu. Yang dulu-dulu, mungkin sangat dulu-dulu lah. Tapi kita ingat. Sebabkan satu bau, sebabkan satu rasa, sebabkan satu pandangan, satu kelibat aja. Macam tu. Alright? So do that my dear students, you'll be surprised. And aku tahu there are some people who talk to themselves kan, dia cakap, explain kat diri sendiri dengan tangan-tangan macam ni, berjalan-jalan lagi macam tu, tak kisah. Buatlah apa-apa cara pun, asalkan you boleh dapat masuk apa yang kita belajar tu dapat masuk dan untuk bersedia untuk pergi exam semua. Alright. And last but not least, we say what? Make your own notes. Make your own notes. It doesn't matter, your notes can be all written down colourful untuk orang visual. Kalau dia nota ialah you tulis biasa-biasa je, tetapi you bacakan dan record dan dengar sendiri, itu pun bagus. Apa-apa cara pun. Apa-apa cara dia. Ingat. This is bukan I yang cakap, this is scientifically proven ya. When you start making your own notes, bukan ambil modul baca, you buat nota sendiri, 80% usaha you dah kesampaian. Can you imagine that? Lagi 20% memang yang ulang kaji. Tapi when you do your own notes, prepare your own notes, you are 80% there. So that's very, very important. Very important to write down. You must have heard about this before kan? Dengar, 80% gone punya. Kalau tulis kan, 80% akan retain. Kita punya otak boleh tahan, retain, simpan maklumat tu kalau kita tuliskan. Sebab itu, pensyarah dalam kelas selalu cakap, tulis, nama tak tulis, betul tak? Nama tengok tenganga macam tu, nama tak buat catatan, tak buat nota, macam tu lah. Sekarang, student semua ada modul, betul? Ada modul e-modul lah, hard copy modul, segala modul ada. Itu tak bermaksud, tak payah menulis. Satu kadang-kadang pelajar silat, ada nota apa, ada modul buat apa nak buat nota lagi. Itu yang, sebab tu keputusan tak begitu memberangsangkan lah.
Sebab you baca orang cetak punya benda dengan you tulis nota you sendiri are two different things kan. Mahasiswa-mahasiswa sampai kat universiti, I'm sure you tahu apa bezanya membaca dengan membuat nota sendiri tanpa ulang kaji. Okay? Got it? Can? Itu aja the 7 perkara yang nak dikongsikan. I stop my screen sharing. Tengok ada apa persoalan tak yang nak dibincangkan. Come on, I jumpa satu sen 2 kali je rasa. Is there anything that you like to raise? Is there anything that you nak tanya? Ada apa-apa? Mari kita tengok siapa lagi kat sini. Iliana mana? Iliana? Ada. Mana tak buka muka tak nampak. So far so good. Any question? So far so good, Doktor. Boleh faham Okay je semester ni. Good. Sarinata ada? Mana Sarinata? Ada, Doktor. Where are you? Kalau turn on the video, I can't see you. Yeah, hi. My line not okay. How is life? Okay? Okay. Boleh lah. Kalau sem depan masih kena PKP, kena belajar kat rumah macam mana? Valerie ada? Ada, Doktor. Ada. Macam mana Valerie kalau next sem pun kena belajar kat rumah lagi? Tak pernah jumpa kita. Tak pernah jumpa kawan-kawan. Okay. What to do? What did we say? Self-talk kena macam mana? Kena sunny, bright sunny day. It's okay. At least you still get to meet online. Mujur internet pun nak improve, betul tak? Fikir-fikir besok dah ada anak cucu, bolehlah cerita kat anak cucu. Pernah tak you belajar tertibanya masuk universiti tapi tak jejak kaki kat universiti? Macam tu lah. Bukan semua orang dapat rasai kan. For one, I never studied like this before. Memang study memang face to face punya. Daripada diploma, degree sampai ke PhD tak pernah macam ni online tak ada. So this is a good experience for you all kan. Satu lagi, perasan tak? Sebabkan PKP ni dah kena belajar tak pasal-pasal, kena belajar create Google Link lah, Google Meet lah, Google Drive lah. Sebelum tak pernah perlu buat benda macam ni. Tiba-tiba kena perlu buat benda ni, kena buat perbincangan, kena buat assignment. Tiba-tiba pandai buat animation. Tiba-tiba sebab sekarang pensyarah tak nak hantar hard copy punya apa nama tu, assignment ke project, semua kena animation. Tiba-tiba pandai SketchUp pula. Ada yang lagi advance lah, guna all the funny software yang bagus tu. So you see the extra skills that you learn because of the thank you to the pandemic. Macam tu lah. Satu, tengok tu Farisha, kalau pengasas PKP mana dia akan beli si pink colour kat atas kepala dia tu? Tak ada dia beli tu. Haziq pun sama, tak ada yang colour-colour dekat tepi macam cyborg tu. Kalau tak orang pandang dia main game kat rumah, tak ada nak pakai lawan-lawan macam tu. Biasa dia hitam-hitam koyak-koyak span lah. Bila orang tengok dia bukan main lagi ya, angle kan lagi kamera nampak serong-serong muka, 3 suku ke nampak macam Korea-Korea, lagi suku muka tu jangan dinampakkan. See? And one more thing, Zik, agree with me or not? Mujur, pandemik, PKP, boleh simpan rambut panjang, boleh rasa juga. Betul. Kejap lagi dapat tocangkan, pensyarah tak boleh tegur apa-apa sebab tak ada kat kampus. Silalah buat apa-apa je. Ada student I yang tak jumpa apa bulan kan, tiba jumpa. Kenapa berjambang terkejut I? Ingatkan Osama bin Laden dah hidup semula. Dekat rumah kan dia pun tak jumpa. Saya shock pada bapa mai. So you see, yalah pandemik ni sedih kan, ramai yang sakit, ada kawan-kawan kita yang meninggal dan sebagainya. So take good care my dear students. On the other hand, as it life goes on, kan dia cakap ladang hujan, ladang amal. So we do what we can. We jaga diri kita, jaga kita self-talk. So ramai orang lagi yang kita tolong jagakan. Betul tak? You jaga diri you jaga your adik-adik, tolong jagakan mak ayah, jagakan kawan-kawan. Banyak tanggungjawab kita. So tak mau kita asyik tengok pada diri kita kesian nak ini, kesian gini gitu. So this kind of self-talk yang tak berapa berangsangkan tu kita kena cut out. It's not going to be helpful anyway.
We smile or we We smile or we cry, it's going to be another day. it's going to be another day. Tak. Tak. Senyum Senyum atau atau nangis nangis is another day. Apa kita nak buat? What are we going to do? What are we going to do? Cry? Cry Or to try to or smile? to try to smile? And by the And by the way, ini bukan cakap tau. You can Google yourself. This is scientifically proven. Very Very miraculous. miraculous. Bila kita Bila nak kita nak kan senyum, kan terangkat semua. Senyum dah kau, semua terangkat. Semua otot kena terangkat. Bila kita nak murung, Bila kita nak murung, nak sedih, semua ke bawah. Macam ni, Semua turun ke bawah. Betul? Nak Betul? Nak muncung, semua turun ke bawah. Kalau Kalau ikutkan, senyum tu melawan gravity, kena lebih usaha usaha kan? Kalau ikutkan kan? Right? Tapi Tapi scientifically is proven, in in order for us to smile, the bilangan otot yang perlu gerakkan untuk senyum tu jauh lebih rendah banding dengan kalau kita nak muncung, murung, nak muka merudum. You can Google up and correct me if I'm wrong. So that has been proven. So that is miraculous kan? Anti-gravity nya. Senyum patutnya anti-gravity, patut lagi susah. Banyak usaha muka punya otot nak buat, tapi tak. It's easy. It's easy. But Mungkin sebab tu dikatakan senyum tu sedekah kan? Senang Senang sangat sangat nak buat. Tak ada apa nak bagi orang, senyum aja lah. Tapi kalau muncung-muncung tu, banyak otot yang kena digerakkan tu. Lagi pun tak bagus, nanti cepat tu. Jangan Jangan tinggalkan main-main kat situ. situ. So, things like that lah. Things like that lah. I'm telling you, my dear students, I'm still telling myself. Ya, tak ada tiap hari bangun tersengih-sengih begitu happy aja. Hari pun ada hari hujan, sekarang musim hujan kan? Semua ada hari yang hujan. Betul. Tak nafikan. Nafikan. Tapi ya ialah janganlah raikan sangat. Jangan raikan sangat. Yang sedih-sedih, yang bukan-bukan, yang marah-marah marah-marah tu. Kita raikan Tak ke mana pun baik, kita elok-elok je. And you remember what did we say just now? Try to remember every time you are down, you feel down, and try to remember the last time we were happy. Try to remember a time we were very happy, no matter how far back. When we were In in matriculasi, we matriculasi, were very happy. When we were in secondary school, we were very happy. When we were a child, when we first got our first bicycle, for instance, or we got the toy that we wanted so much, and our parent got us that toy. We wanted this book, it was out of stock, and then somebody got us the book. Maybe they had the last Harry Potter installation, maybe. Things like that, or maybe a game, PS4 punya game or whatever yang dah lama tak ada kat pasaran tapi tiba ada semua, somebody got us, I don't know. Things like that. Betapa gembiranya. Betapa gembiranya. Berapa rasa syukurnya. Perasaan tu. Dalam kita sedih, banyak benda yang kita tak dapat sekarang, tak dapat jejak kaki kat kampus, tak dapat jumpa kawan, belajar online putus-putus, sakit pula, terkena COVID pula, elok jaga diri kat rumah pun kena COVID. Macam-macam kan. So, kalau nak merintih, semua benda boleh dirintihkan ni. Semua benda. Semua benda kita boleh rintih. Tapi apa kata kita cuba. Ya, memang nak rintih boleh. Cuma buat macam tu apa baiknya? Apa baik? Adik-adik kita pun terkena kebiasaan. Kakak murung je, abang marah je. Mak ayah nak minta tolong pun takut. Itu muncung daripada rumah kat Perak sampai ke Batu Patung boleh terlanjur sampai ke Singapura ni muncung tu. So, what good is that going to do any of us? I cakap dengan dia cakap dengan diri I lah. I tengah remind myself sebenarnya. You see? Think about it. There are people who are worse than us. What about people yang memang hilang mata pencarian? No work. Macam mana? Tahu kan Sekarang pun dah banyak gerobok-gerobok rezeki orang tubuhkan, letakkan makanan kat situ. Siapa pergi ambil lah. lah. Benda simple, beras. Benda simple, garam, gula. Biskut. Benda yang biasa-biasa kita take for granted. Kuih gata apa nak baju Milo, buka susu, buka gula, buka 5 scoop itu Milo. 2 scoop itu susu. Okey je, besok dah habis, mak akan replenish, tak payah risau. Ada orang yang tak ada. Tapi rumah ada baby yang tunggu nak disusukan. Contohnya lah. So tidakkah kita macam ada sikit kubur nikmat, andai kata kita tak bersyukur pun. Take it for granted. Tak ada pun rasakan. Dah ada semua tu, buat susu, buat Milo untuk seorang minum pun 5 scoop punya Milo pun tak bersyukur pun nak muncung lagi. Sebab sebab lain tak bagus. Lain tak bagus, apa sedih? FB nak update lah. Bukan sebab tak boleh pergi kelas. Contohnya lah. Kan lah. So it all ties back to bersyukur kan. Kita cuba bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang tak ada tak apalah. Banyak lagi benda yang orang lain pun tak ada. Betul tak? Banyak lagi orang lain banyak benda pun tak ada. Dia cakap. Contoh apa doktor? Ferrari. You want a Ferrari? You don't have Ferrari. I ada kancil je. Contoh lah. What else?
I nak pergi universiti. Tapi I tak boleh pergi. Dah 2 sem dah. Apa benda ni nak masuk universiti? You are already a mahasiswa. Kisah ke you pergi step in the campus or not step in the campus? Contohlah. Think of it this way tau. I should say Tanya and Syabas, anak-anak semua. You dah 2 semester. You dah 2 semester mengharungi tau. You study online tanpa jejak kaki. Tanpa jejak kaki kat kampus ni. MHS pun online. Tak pernah dengar tu. Dia masuk, I think dah masuk Malaysian Book of Records. Macam mana MHS tu tak bersuah muka ni? No apa face to face punya. Macam mana boleh ada MHS? Tapi you harungi tak? Okay je. Hidup je. And look at you all. I tengok cara bergurau senda tu. Macam dah lama kenal je. Sedangkan you never seen each other before kan. Mungkin ada 1-2 lah kat college sebelum ni yang boleh balik untuk bertugas tu kan. Many of you have never met each other. Tapi hush, ramai mesra tu macam dah adik-beradik dah lama kenal dah. Atau lepas ni more than adik-beradik, I tak pastilah. Itu lain cerita. Buat sementara waktu tak payah ya. I ingatkan ya sebagai your part lah. Kecil-kecil lagi tak payah fokus study. Macam banyak masa, banyak tenaga. Fokus and study. Betul Iman? Study. Nak bercinta-cinta tu nanti. Not in year 1, not in year 2, not in year 3, year 4 nanti. Yes. No. Bagus. Jari Haziq dengan Iman tu bagus. Alright. Alright guys, dah 10:05 dah, 10:07. Saya said kita nak 1 jam je, tak nak tidur lewat-lewat. Anything you want to say? Anything, apa nama tu? Wish, ada orang yang cakap, dengar Iman, you nak cakap sesuatu? Jangan bercinta, lara. Iman tu tengah menggelabah sunatnya. Do I want to know? Lepas ni PM tepi ya Iman lah. Atau kena fitnah tu. Satu. Alright guys, ada apa-apa nak tanya? Janganlah senyap-senyap macam tu. Ada apa-apa nak cakap, nak kongsi? Biarlah nak tanya. Juga grup tu sangat quiet tau. I rasa kalau ada pertandingan grup park yang paling senyap, I menang kot. 2 kali Johan. Dia diam awal semester, diam tengah semester, diam hujung semester. Atau satu lagi Johan je lah. Park yang cakap sendiri-sendiri. I post sesuatu, all the best ya. Good morning. Klik. Macam tak ada orang kat rumah. Itu pun Johan. Nasib baik tak ada siapa simak, malu kan. So, antara grup you banyak WhatsApp group, antara WhatsApp group yang memang kena respon dan ada sikit prihatin lah, ialah WhatsApp group park tu ya. Janganlah macam tu. Janganlah satu semester jumpa I sekali je sebenarnya. Sekali bila nak I endorse dia punya pendaftaran. So dia pandai kan, dia tak ada in between nak suruh nak drop subjek, tak ada. Dan yang jumpa I sekali lagi is sebelum naik semester satu lagi, pre-pendaftaran lah, one more time. Ya macam tu. Besok hari you ada apa-apa hal, nak graduan ke apa, surat endorse, ini siapa? Iman? Siapa Iman? Macam tu lah. Tak pernah jumpa you pun. You jangan lupa, dia akan berpanjangan. Besok hari nak apa, graduan ke apa benda, banyak dokumen yang kena sign cop-cop tu. Yang jangan datang macam, Akila? Siapa Akila? You anak mak ayah tak pernah tengok you pun. Bahaya. Kena, dah biasa jumpa dah. Biasa ngetes sama-sama dah. Macam tu lah. Kan lah. Dah lah senyap-senyap kat dalam grup tu kan. How do you feel this? You just say, yeah, good morning. Thank you lah yang Iman, Farisha, Gila, rajin juga jawab. Dia miss out sama dia. Ya, a few memang sentiasa jawab je. Sejuk sikit hati. Kadang-kadang rasa bilik ni betul tak, atau dah tutup dunia, salah bilik ke apa macam tu lah. You know who you are. Yang sepanjang semester satu perkataan pun tak cakap. Sorry, satu huruf pun tak ada hubungan dengan satu perkataan lah. Tak berani nak cakap smiley ke emoji. Tak ada satu huruf pun tak. Setitik pun tak. Tersalah type satu titik pun tak ada. I pun kagum. Jangan buat macam tu. You know why? Because I would think that you are no longer here. Dah sendiri, hilangkan sendiri dah, MIA dah. Missing in action, or sendiri dah dropkan sendiri dah. I pun tak tahu you dah drop. So if anything happen, Kaltin tanya saya ke, PPA tanya saya, I tak boleh nak jawab. Understand?
And if you ever come into any trouble, hopefully not, you want to talk to who? You want to talk to me kan? I'm your part kan? You nak cakap macam mana? Tak kenal you. Macam mana nak cakap? Tak ada rapport kan? Mi nak cakap, tak ada rapport punya saya. Nak cakap, I pun tak tahu nak panggil I apa. Nak panggil Dr. Chan ke, Dr. Chiming ke, Dr. Ming ke, Dr. panggil, tak kita nama siapa nak? Lagi teruk tu. Jangan sampai macam tu. Contoh lah. Not nice kan? Fikir macam ni lah. You tak pilih I pun tak pilih you. You pun kata, I lebih suka partner sebelah tu. Ya, I tahu you suka partner sebelah tu. Tak apalah. Tapi takdirnya you jadi anak pak I. Terima je lah. Macam tu. Okay? Ingat, I tak pilih you, you tak pilih I. Takdirnya, dia sistemnya sort ialah dapat macam tu. So, kita dah ditakdirkan bersama-sama. Apa kata kita raikan kebersamaan tu. Tak lama, 4 tahun aja. Lagipun, kita get together ni, togetherness yang sangat unik. Togetherness PKP. Berapa-apa dah PKP. Kan, itu pun satu takdir yang indah bagi saya. Tak pernah ada anak pak yang tak pernah jumpa, kena uruskan online. Nampak dia pun 2 dimensi je sebab on screen kan 2 dimensi. Tak pernah pegang dia, kalau girls lah tak adalah pegang Haziq kan. Tak pernah pegang Iman, tak pernah salam Iman contohnya lah. Terkejut tak? You see? Things like that. So, itulah anak-anak, life is such, we cannot predict. Siapa tahu, you masuk universiti aja di PKP kan. Siapa tahu PKP berlarutan sampai ke SEM 2 dah habis, kemungkinan SEM 3 pun akan duduk rumah lagi ni. So numbers is very high kan. And with the things, the rate of things are going, kebarang kalian is there lah. Semester depan akan duduk rumah lagi. So tak terror pun kena terror lah. Internet punya barang-barang ni, and how to run it, how to do this and that kan. And the mindset pun kena accept it lah. Besok tantang, you masuk campus face to face, you pula kena dikursuskan macam mana face to face. So tak pandai lah. Tantang dia buat assignment semua short form punya. Ada smiley, ada short form, dia biasa type, dia tak biasa bercakap. So people get used to things kan. So you see, thinking about this way, isn't it funny? Funny kan? It's funny. And you are very fortunate, we are all fortunate to be living in such a situation. Not many people can say that. Not many people are going to be able to say that. You know, I went to university hari tu, separuh masa saya belajar kat rumah. So, terror you belajar kat rumah. Memang terror lah. Yang belajar trace away tak semesti boleh lulus. I belajar kat rumah lulus saja. Tapi seksa lah, memang seksa juga. Kena usaha lebih-lebih, teruk. Tengok macam kawan Farisha tu sampai kena beli itu headphone yang ada benda kat atas kepala supaya dia kurang stres. Macam Haziq pun sama, ada kawan seorang tu pakai ada lampu-lampu dekat telinga tu supaya dia hilang stres. Contoh lah. Things like that. Can anak-anak, whenever you feel down kan, I'm sure you dah ada buat kawan kat sini punya. Itu PM tepi kan, kawan yang rapat-rapat tu online punya kawan. It's amazing kan, online pun boleh rapat-rapat tu. So, contact lah kawan-kawan tu, say, you know, I'm very upset today. Cerita-cerita lah. Cerita kat I boleh rasa, cerita kat you tak fresh lah, you tak faham. Okay lah, cerita kat I, cerita kat mereka yang boleh faham you lah. You rasa boleh nak somebody dengarin, you nak nasihatkan benda, cerita kat I pun boleh, I dengar je. A lot of times, people nak didengari, bukan nak dengar apa-apa nasihat pun, dia nak didengari. Tak? I sedih, I nak you dengar, I nak you pinjamkan telinga dengar, I bukan nak you punya mulut bercakap-cakap, I tak nak you tegur, I tak nak you nasihatkan, I pun tak perlu you nak cakap apa-apa untuk comfort I, tak perlu, I just nak you dengar. Betul? Maybe because of that, God doesn't speak. Mungkin because of that, God is Al-Sami kan, maha pendengar, Limi maha mengetahui, tak ada maha bercakap tu, tak ada. He doesn't need to speak to us. He doesn't speak pun. Action speak louder kan. Mungkin kita pun patut mencontohi lah. Tengok balik the Asmaul Husna tu, the 99 names, and start to learn from there. Bukan I cakap, Ustaz cakap tu. Belajar nama-nama tu, belajar sifat-sifat tu. Cuba terapkan sifat-sifat tu pada diri sendiri. So itu yang apa yang Nabi buat. So macam tu lah. Sebut tu kenapa? Ini kan bulan Zulhijjah kan, nak ke arah Raya Haji. So these 9 days kan very mulia kan, kena buat sesuatu lah bagi yang Muslim-Muslim lah. Yang tak Muslim, hari-hari biasa pun kena elok-elok lah, macam tu lah. Okay guys, dah 10:16 lah. Tak apa laju-laju masa.
You got nothing to say, kita akan bersurai dah. Nanti ni I akan, I hope I berjaya record. Lama sangat nak record dan because it's a pirated software, kalau record tak jadi punya. Hopefully jadi, I akan upload ke YouTube lah. Nanti I bagi link. Pokok ada kawan yang tak sempat masuk ni, malam ni sebab ada hal lain kan. Okay? Tak ada apa-apa nak cakap ha? Tak apa-apa nanti pergi yang tepi lah. Kalau segan-segan nak cakap tu. Alright, so those of you who pakai label macam Iman, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik, jaga orang baik-baik, jangan keluar rumah dan kena-kena kat orang lain. Yang tak ada pakai ping-ping macam Iman pun, jaga diri baik-baik pun jangan sembarangan keluar. Alright. Yang main game tu macam Haziq tu, jangan main lebih-lebihan, waktu ni kena pause sikit. Okay. Kalau ini I dengar, ini bukan I cakap, Farisha mereka cakap, I pun tumpang-tumpang cakap, TikTok tu pause sekejap ya, jangan main sangat TikTok. Lepas exam baru continue TikTok ya. Okay. Apa-apa nanti update. Alright. Tengok betapa horornya viral. Kejap dia viral. Okay guys, good night. Take good care. Bye. Thank you. Stay safe. Good. Good night. Good night. Dah keluar dulu, boleh keluar. Nak jadi yang terakhir boleh? Atau you nak keluar dulu boleh. Bukan. Saja.